Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton video-video di channel Muhammad Nur Syufaat. Jangan lupa subscribe untuk tonton video-video baru. Terima kasih. Korang memang terbaik. Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ni aku nak cerita sikit pasal Rohingya dekat Malaysia ni. Firstly, aku nak tekankan aku tak nak cerita pasal diorang punya akhlak, diorang punya kelakuan, diorang punya benda-benda yang korang tak puas hati tu. So, just aku nak sharing dengan korang tentang pengetahuan aku mengenai pelarian dekat Malaysia ni, terutamanya orang-orang Rohingya ni. Sebenarnya isu Rohingya ni dah lama dah. Dah lebih 30 tahun diorang menetap dekat sini. Korang boleh bayangkan lah, diorang punya populasinya daripada 30 tahun yang lepas dan bandingan sekarang aku rasa ramai juga yang dah duduk kat sini. Kenapa diorang ada kat sini? Kenapa diorang ada kat Malaysia? Benda ni aku rasa ihsan daripada kerajaan Malaysia yang mungkin memikirkan tentang saudaranya seagama Islam. So, mereka dibenarkan duduk di sini tetapi ada status pelarian. So, diorang tak akan dapat apa-apa kelebihan, terutamanya bantuan daripada pihak kerajaan tu sendiri. Dan untuk pengetahuan korang, negara Malaysia memang tidak pernah sign apa-apa perjanjian mengenai pelarian yang dikeluarkan oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. So, memang tidak menjadi prioriti kepada negara Malaysia untuk memberi sebarang peruntukan ataupun keistimewaan kepada diorang. So, korang tahu kan sekarang ni diorang dah lama dah kat Malaysia ni, tetapi baru-baru ni kecoh balik pasal orang Rohingya kat Malaysia ni. Hal ini disebabkan oleh salah seorang rakyat Rohingya yang mengaku sebagai Presiden Hak Asasi Manusia Rohingya Myanmar di Malaysia. Panjang nama dia, atau singkatannya nama Mehrom. Dia ni ada tulis surat lah, dan surat tu sebenarnya viral. Dia sendiri telah mengaku bahawa surat yang diviralkan itu adalah palsu dan bukan dia yang buat. So, berikan tanggungjawab ni kepada pihak berkuasa untuk menyiasatnya. Bukan tu je, sekarang ni juga kecoh pasal video 2 orang ke 3 orang yang kata Long Tiger seorang, yang 2 orang lagi tu sibuk mencabar rakyat Malaysia untuk datang ke tempat dia. So, benda-benda itulah yang membuatkan orang Malaysia cukup marah dengan orang Rohingya ni. Apa yang lebih menghangatkan lagi apabila sebuah kapal pelarian Rohingya yang baru-baru ni telah mendarat di Langkawi. Ada lagi sebuah yang nak datang ke perairan Malaysia tetapi telah dihalang oleh ATM. Mereka diberi bantuan makanan, perubatan, mungkin sedikit keperluan-keperluan asas, dan kapal tersebut, kapal yang kedua tu diarahkan untuk kembali berlayar ke perairan yang lain. Hal ini aku setuju sebab dalam kita memerangi wabak COVID-19 ni, aku nampak kerajaan perlu mengutamakan rakyat Malaysia, sebab aku fikir nanti kalau ada antara pelarian Rohingya yang mendarat tu, mungkin ada seorang ataupun 5 orang yang terkena jangkitan COVID-19. Apabila mereka dapat mendarat dekat Malaysia, mungkin akan menyebabkan frontliner akan bekerja semula daripada awal. So, korang fahamlah kenapa ramai rakyat yang tak setuju dengan pendaratan kapal-kapal yang terbaru ni. Yang menjadi muskil kat sini, kenapa diorang lebih memilih negara Malaysia berbanding negara-negara lain? Yang aku pasti memang pelarian Rohingya ni lebih memilih Malaysia sebab mereka memang mudah mengadaptasi kehidupan dia dekat dalam Malaysia ni. Mungkin satu lagi antara sebabnya banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka bukan daripada pihak kerajaan tau, tetapi lebih kepada bantuan-bantuan daripada NGO. Mungkin itulah yang menyebabkan diorang suka untuk datang ke Malaysia. Okey, berbalik kepada pelarian Rohingya yang memang dah duduk dekat Malaysia ni, diorang survive dengan menggunakan kad UNHCR. Dan aku dapati kad UNHCR ni cuma macam lesen untuk diorang duduk kat sini je. So, di bawah perlindungan UNHCR. Tetapi mungkin ada antara mereka yang menggunakan kad tersebut sebagai kad kuasa diorang. Kononnya diorang kebal daripada undang-undang. Itu memang tak patut lah. Apa yang korang perlu tahu, pelarian Rohingya ni, diorang merupakan jumlah pelarian terbesar dekat dalam Malaysia ni. Dengan kad tersebut, diorang nak survive macam mana? Aku rasa tak ada satu platform yang mudah untuk diorang dapatkan
sumber keuangan, sumber makanan, keperluan asas diorang. Cuma berdasarkan pengalaman aku, ada antara diorang yang bekerja dengan orang Melayu sendiri sebagai pembantu kedai, ada yang bekerja di sektor-sektor peruncitan, perkilangan, ada yang terima pelarian ni mungkin atas dasar kasihan ataupun atas jaminan daripada pihak NGO yang menguruskan pelarian Rohingya ni. Ada juga yang buat bisnes, ada juga yang berjaya pergi ke kursus-kursus swasta, kursus-kursus teknikal yang diorang rasa diorang boleh survive. Itu mereka yang rajin. Tetapi ada antara mereka yang suka ambil jalan singkat, antaranya dengan cara menjual tisu, meminta sedekah, dan ada juga yang cuba melakukan perkara-perkara yang haram, antaranya melakukan jenayah lah, merompak, mencuri dan sebagainya. Pihak NGO lah yang membantu segala keperluan diorang yang mungkin korang rasa apalah, orang Malaysia pun ada yang susah tak nak bantu pula, tetapi lebih kepada orang-orang pelarian. Korang kena faham, diorang dah ada kat Malaysia, diorang tak ada satu platform pun untuk dapatkan pendapatan, dan akhirnya untuk diorang terjebak dengan kes-kes jenayah sangat tinggi. Jadi pihak NGO ni lah yang datang membantu diorang untuk memastikan diorang tidak terjebak dengan jenayah-jenayah ni. Kes-kes jenayah yang kat Malaysia ni pun dah tinggi. Kalau diorang masuk pula kes-kes jenayah, jadi makin bertambah-tambah dan keamanan sosial kita pun akan terjejas. Aku sebagai salah seorang pekerja sosial menguruskan pendidikan mereka. Masa tu ada 3 sekolah dan sekarang aku dengar dah ada 5 sekolah dah di Pulau Pinang, di Kelang, di Kuantan dan juga di Gombak, serta yang terakhir, yang terbaru adalah di Terengganu. So NGO yang aku kerja ni dulu, dia menguruskan pendidikan diorang. Dia banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada pelarian ni, tetapi NGO yang tempat aku kerja ni, dia lebih kepada bantuan berkaitan dengan pendidikan. Sebab kita kena faham, pendidikan adalah cukup penting untuk diorang survive dalam Malaysia ni. Antaranya untuk bekerja mungkin perlukan pengetahuan, mengira, membaca dan sebagainya. Bukan setakat untuk diorang survive kat Malaysia je dengan pendidikan, tetapi lebih kepada persediaan diorang untuk mendapatkan kerakyatan penuh di negara yang ketiga. Dan korang kena tahu, apabila diorang datang ke sini sebagai pelarian, bermakna negara ini menjadi transit kepada diorang untuk mendapat tempat kerakyatan di negara ketiga, antaranya Amerika Syarikat. Hanya yang terpilih lah pergi ke sana. Antara yang dinilai adalah kriteria pendidikan diorang. Tak jadi masalah kot ada antara daripada kita yang terkedepan dalam isu pelarian Rohingya ni. So aku harapkan korang janganlah kecam NGO ni, sebab tanpa diorang aku rasa banyak kes-kes jenayah yang berlaku dekat dalam negara ni. So aku yang pernah bekerja ataupun menjadi salah seorang daripada diorang, aku sangat-sangat berterima kasih kepada NGO ni yang terkedepan dalam menyelesaikan isu-isu keperluan asas diorang, yang aku rasa sangat penting untuk memastikan diorang ni tak terjerumus ke dalam dunia jenayah yang mungkin akan melaratkan lagi pihak kerajaan dalam menguruskannya. Oh ya, kalau isu kedaulatan, aku memang tak arif benda ni. Cuma aku fikirkan satu benda lah. Kalau tetamu yang datang ke rumah kita nampaknya macam naik tocang, aku rasa better kita nyahkan je daripada negara ni. Tapi aku rasa tak semua pun yang buat macam tu. Just beberapa individu yang mungkin ada mental sikit, mungkin diorang boleh dihantar lah balik ke sana atas rekod-rekod yang tak baik kat sini. Untuk tu aku cuma letakkan sepenuh keyakinan aku kepada pihak berkuasa, dan aku rasa diorang lebih tahu, diorang lebih arif dalam menguruskan isu-isu kedaulatan negara ni. Sebab kita dah lantik orang yang baik, orang yang sepatutnya dalam kementerian-kementerian yang menguruskan hal-hal seperti ini. So kita just berikan komitmen ataupun berikan kerjasama seandainya berlaku
masalah yang lebih teruk lagi dalam hal-hal kedaulatan negara ni. Okey, terima kasih atas perhatian korang. Aku just share apa yang aku tahu berdasarkan pengalaman aku. So, jika konten yang aku buat kali ini bermanfaat untuk korang, jangan lupa like, share dan komen. So, jumpa lagi pada video yang akan datang. Stay safe and stay home. Assalamualaikum.